ibadah yang zahir. Bukan tahirah itu zahirah. Zahirah ni zahir. Kalau tahirah bersih, dia beza titik. Beza titik sikit, lari selalu. Sah al-i'rab, sah al-ma'na. Sah i'rab, sah letak baris, letak cara i'rab letak baris macam mana, maka sahlah makna akan jadi comel. Tapi kalau kita panggil baris berubah ataupun salah titik dan sebagainya, berubah antara jiut, maka perubahan makna beza lalu. Bahasa Arab dia lari. Kalau baris lari ataupun titik dan sebagainya lari, diubah selalu makna dia. Zahirah zahir, tahirah bersih, bersih. Ta'iratun, ta'iratun kapal terbang. Ta'irun burung, dia beza. Burung ta'irun. Ta'iratun iaitu kapal terbang. Zahirah zahir, tahirah bersih. Dia lafaz dia tu. Itu ada perbahasan dia. Bermula bab yang kedua pada menyatakan berbuat taat dan ibadah yang zahir. Kata Imam Razali Hujjatul Islam, kata Imamul Hujjatul Islam Al-Imam Razali rahimahullahu ta'ala, i'lam anna awamirillah i'lam anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafidu fal fardu ra'sul mal wa huwa al-aslu at-tijarah wa bihi tahsulu al-tijaratu wan nafsu wa huwa rihu wa bihi fawzu fi darajat. Artinya, ini kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ketahui olehmu, hei Tariq, bahawasanya segala ibadah yang disuruh Allah Ta'ala yang maha mulia dan yang maha tinggi itu ada kalanya fardu dan ada kalanya sunat. Maka fardu itu ra'sul mal, yakni modal perniagaan. Dan dengan modal asal perniagaan kita, dan dengan fardu juga ataupun ra'sul mal ataupun modal ni dapat selamat. Dan sunat itu iaitu laba ataupun untung daripada perniagaan. Dengan sunat dapat kemenangan dan darjat di akhirat dan hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Bermula bab yang kedua ini pada menyatakan berbuat taat. Bermula bab yang kedua itu pada menyatakan berbuat taat dan ibadah. Jadi musannif kita nakal dalam kitab ni, dia nak cerita tentang kelebihan ataupun menyatakan kelebihan kita berbuat taat dan ibadah yang zahir. Panggil ibadah zahir, sembahyang, puasa, tu ibadah sunat tu. Ibadah batin, perkara yang berkaitan dengan hati, sifat takabur, riya, ujub, penyakit-penyakit lain lagi. Itu di antaranya. Kata Imam Razali rahimahullahu ta'ala, Imam Razali kata, ini sebagai hujjatul Islam bagi ilmu tasawuf. Imam Razali ni adalah panggil hujjatul Islam bagi ilmu tasawuf ni Imam Razali. Imam Razali disebut dalam kalamnya, ketika aku menyelam ilmu fiqh, aku sampai kepada daratan. Ketika aku mendalami ilmu tauhid, aku sampai ke daratan. Ketika aku menyelam ilmu tasawuf, aku tidak dapat sampai dalam ke daratan, yakni ada perbahasan payah pula. Apa maksud? Yakni kata Imam Ghazali, ilmu tasawuf ni pada ghaliknya kena mengaji sokmo, sebab dia penyakit hati. Dia penyakit hati ni, tasawuf ni dia
bila-bila. Kalau penyakit lain, hak lain kita boleh ubat, cari ubat. Tapi kalau penyakit hati ni sampai bila-bila. Sebab tu dia kata selagi kita mengaji ilmu tasawuf, selagi tu kita akan dapat kemanisan. Dan selagi tu kita akan dapat tilik pada diri kita. Penyakit ni, ada penyakit ni, penyakit ujuk, penyakit ni, macam penyakit puasa lebih, puasa pandai, puasa bijak, tu dia akan ngaji lagi, orang panggil. Itu dia antaranya. Jadi Imam Ghazali ni dia seorang ulama tasawuf. Jadi pandangannya sangat bagi ilmu tasawuf sangat kuat. Walaupun kalau kita ada dengar pandangan yang mencelakan Imam Ghazali, kita mesti tolak orang tu. Tak kira dia siapa. Kadang-kadang dia mencela Imam Ghazali, dia kata Imam Ghazali bawa hadis-hadis dhaif dalam Ihya Ulumuddin. Kalau kita tengok Al-Hafiz Al-Iraqi rahimahullah taala, dia yang mentahqiq balik kata-kata Imam Ghazali, dan dia tidak pernah mencela Imam Ghazali. Walaupun Imam Ghazali ni, ulama ni dia ada pakai bidang-bidang masing-masing. Ada ulama ni dia pakai bidang hadis, ada ulama ni pakai tafsir, ni bahagian usuluddin, tauhid. Itu di antaranya. Jadi orang hari ni kadang-kadang dia pandai telajak, menyebabkan dia mencela para ulama-ulama yang mu'tabar. Dia kata saya dah ikut Imam Ghazali. Imam Ghazali ni kalau kita tengok ibu hadis-hadis dhaif saja. Dia tak mengaji hadis. Sedap dia cela Imam Ghazali. Dia tu yang baca kitab tu disebabkan ulama-ulama dulu juga. Kalau kita nak kira hujjat mujtahid mutlak hari ni tak ada seorang dah. Mujtahid mazhabi di kalangan Imam Rafi'i, An-Nawawi dan sebagainya pun tak ada seorang pun. Hari ni tok-tok guru, para alim ulama, ustaz-ustaz duk baca kitab tu, hak ulama siap dah ke dah kitab. Cuma tolong baca dah ke. Tolong ustaz-ustaz dan ulama tok-tok guru tolong baca. Tolong baca apa yang ulama buat. Nak kata sebagai mujtahid mutlak, tak ada dah ketika ni. Imam Malik, Imam Syafi'i, Hanafi dan sebagainya. Itu dia antaranya. Jadi sebab itulah kata-kata Imam Ghazali ni dia merupakan kata-kata yang sangat bernas. Tengok apa dia kata. Ketahui olehmu hai talik, hai penuntut ilmu, ataupun dalam kitab lain disebut hai salik, orang-orang yang nak menjalang hati ke haratillah. Kita semua ni merupakan orang yang nak menjalang hati ke haratillah. Hidup kita ni dah lama, seronok, hidup gembira, anak-beranak sana sini pergi sana. Tiba-tiba qalu inna lillah, akan sampai masa kita mati. Maka sebelum kita sampai kepada ajal kita tengah berjalan. Kita kena duduk maqam salih. Maqam yang sentiasa nak mencari redha Allah, cari redha Allah. Bila kita sudah duduk di atas maqam salih, itu terpulang pada Allah. Allah Taala nak angkat maqam kita tinggi mana, kemuliaan kita, maqam darjat kita, itu hak Allah. Itu di antaranya. Jadi Imam Ghazali berpesan, hai talib, wahai penuntut ilmu, ataupun boleh juga hai salik, orang-orang yang nak menjalang hati ke haratillah. Apa? Bahawasanya segala ibadah yang disuruh Allah Ta'ala yang maha mulia, yang maha tinggi itu ada kalanya fardu dan ada kalanya yang ibadah itu sunat. Jadi ibadah bentuk yang kita sudah maklum apa disebut Imam Ghazali, segala bentuk ibadah yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni ada kalanya fardu, tu dah lari dah lepas dah. Ada kalanya sunat. Jadi hak fardu kena sempurna, jangan tertipu dengan yang sunat. Ini kena jaga juga. Ada kalanya orang dia memperbanyakkan yang sunat, tetapi dia tertipu yang fardu pula. Seperti mana Syekh Ibn Athaillah rahimahullahu taala, kitab hikamnya dia menyatakan bahawasanya setengah daripada tipu daya syaitan laknatullahi alaihi, dia musuh kita memperbaguskan yang sunat dan sesama mencelakan atau mencederakan yang fardu. Sembahyang fardu lewat-lewat, yang sunat bagus, istiqamah sama, puasa sunat bagus dah, tapi sembahyang fardu pula lewat. Semua puasa Senin Khamis, tapi sebab apa sembahyang lewat? Allah, saya puasa gini, letih sikit. Jadi comel dah hak sunat, tapi yang fardu pula jadi cedera. Begitulah, kita kiaslah dengan ibadah lain. Hak
yang disuruh yang sunat ini kita memperbagus, kita iaitu menjaga yang fardu dengan teliti, lalu kita memperbanyakkan yang sunat sebagai tampung. Ini musannaf Imam Ghazali kata apa? Iaitu maka fardu itu ra'sul mal, yakni modal perniagaan. Dengan dia asal perniagaan kita. Dengan asal ataupun modal ini dapat selamat. Jadi Imam Ghazali buat perumpamaan, fardu ini seperti ra'sul mal, kepala harta. Maksudnya modal, yakni modal. Kita nak berniaga, kita nak buat sesuatu bisnes dan sebagainya, mesti ada modal dulu. Untuk asas tu. Mari-mari nak untung selalu, mana mungkin. Tak jadi begitu. Jadi kita nak ada modal dulu. Maka fardu, modal tu kena kemah dulu. Topok modal tu ada berapa. Tu. Orang berapa. Lepas tu baru kita fikir balik modal ke tak. Itu di antaranya. Jadi kalau orang dia hak modal dia tak kemah dah, hatta kalau dia meniaga, tiba-tiba tak balik modal duduk situ, tak balik asung, bahkan rugi, dia akan tinggal perniagaan tu, dia akan cari hak lain pula. Maka begitu juga ibadah kalau kita tak jaga hak modal ni, tak sempurna yang fardu hak wajib ni, dia akan mari tawar ibadah lain kita tidak ada kemanisan. Kalulah dalam perniagaan tidak maju dan sebagainya, dia akan tinggal perniagaan tu, dia akan cari hak lain pula. Tapi dalam ibadah, bila kita tak jaga yang fardu ini, kita akan tidak ada halawatul iman, tidak ada kemanisan iman. Buat ibadah biasa je, rasa tak macam tak terasa, tidak ada kemanisan dalam buat ibadah. Ni kena takut ni. Tapi kalau minum air, kopi, teh dan sebagainya, manis semua. Kuih-kuih lain sedap mau manis, mau jadi ni, mau sini jadi. Itu di antaranya. Hak tu nisbah dapat kemanisan pada lisan. Tapi bila kemanisan pada lidah nyata daripada makanan, macam-macam minuman, dia akan turun ke hati. Hati kata apa? Hati akan senang. Sedap sungguh, jadi ni. Jadi ni nasi dagang ni jadi barang molek ni. Air ni jadi molek ni. Siapa yang senang? Hati yang senang. Siapa yang rasa? Lidah rasa. Perut rasa dan sebagainya. Hati jadi senang. Ada pun bab ibadah, bila kita tak jaga hak modal ni, yang fardu ni kita buat barang saja, buat barang saja, dia akan kesan pada anggota kita, kita akan rasai. Tetapi paling takut hati kita. Hati kita tidak ada kemanisan buat ibadah. Masa tula saja buat ibadah. Bahkan sampai Ibn Atha'illah menyatakan bahawa sampai tahap paling takut sehingga merasai ibadah ini suatu beban pula. Semayang pula. Semayang fardu pula. Tadi baru subuh, zuhur dah. Letih lagi ni. Jadi menyebabkan dia meremeh pula. Ataupun memperendah pula hak fardu pula. Disebabkan punca dia tidak ada kemanisan buat ibadah. Hak ni paling takut. Hak ni lah para ulama-ulama, orang sufi, orang waliullah, kekasih-kekasih Allah. Hak ni lah dia jaga. Dia takut bila tidak ada kemanisan iman, apa-apa terjadi dalam bentuk dan itu dalam urusan dunia kita, urusan lebih lagi urusan akhirat. Sehingga hak tadilah menyebabkan berasa apalah Allah ini. Apalah buat ibadah ni fardu Allah. Kena keluar zakat pula. Tak ada menyusah puasa pula begini Allah. Jadi menyebabkan berasa beban. Sebab apa? Sebab punca daripada dia buat ibadah fardu tidak ada kesempurnaan. Bila tidak ada kesempurnaan, maka tidak ada halawatul iman. Macam perniagaan tadilah, musannaf iaitu Imam Ghazali kata. Dan dengan asal perniagaan ini, kita akan selamat. Kita akan selamat bisnes kita. Kalau di akhirat pula kita akan selamat akhirat. Disebabkan kita jaga yang fardu, sembahyang fardu, hak ni, maka kita akan selamat. Itu di antara disebut oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala. Kata-kata Imam Ghazali ni tajam. Kata-kata dia tajam. Waliullah Imam Ghazali. Begitu juga
Syekh Qadir. Syekh Qadir tajam lagi. Kata-kata Syekh Qadir dalam kitab Fathul Rabbani menyatakan juga iaitu fardu ini merupakan satu nyawa bagi kamu. Sunat ini merupakan anggota bagi kamu. Maksudnya tu nampak tajam juga kata-kata Syekh Qadir tu. Syekh Qadir Jalani tu. Nyawa. Kalau orang tak ada nyawa, hidup ke tak akan itu. Maka begitu juga nisbah ibadah. Fardu itu merupakan nyawa. Kalau kita tak jaga yang fardu, maka rosaklah segala-galanya. Ini bahaya. Itu di antara disebut kata-kata orang sufi, waliullah, kekasih-kekasih Allah. Itu di antaranya. Dan sunnah itu iaitu laba daripada perniagaan, dan dengan sunnah itu dapat kemenangan dan darjat di negeri akhirat dan hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada pun yang fardu modal perniagaan. Ada pun sunnah laba ataupun yakni untung dalam perniagaan. Bila orang dah ada modal perniagaan ini, apa dia nak sebenarnya? Sebenarnya dia nak untung lah pula. Main niaga, main tak balik modal bukan dia. Sekurangnya dia nak ada untung. Dia buat sesuatu perniagaan, dapat keuntungan berapa. Bila dapat keuntungan berapa ataupun keuntungan besar, suka dia, senyum dia. Tak serabut, tenang nampak dia. Tu. Sebab apa? Sebab dia dapat laba, untung daripada modal yang fardu tadi itu. Maka begitu juga ibadah. Yang sunat itu merupakan untung daripada perniagaan. Bila kita memperbanyakkan yang sunat di sebuah ibadah pada sembahyang sunat, kita memperbaguskan ba'diyah, qabliyah, hatta kita jaga hak yang penting-penting tu. Haramallahu 'alan nahar, Allah Taala haram jasad di dalam neraka. Sembahyang selepas maghrib, sembahyang subuh, sunat subuh, sembahyang ba'diyah hak lain tu, dia jaga-jaga tu, maka dia akan mendapat kemenangan. Tak cukup dapat kemenangan saja, dia akan dapat darjat di akhirat. Di akhirat dia akan dapat darjat. Sebab di akhirat kelak, nisbah kepada ibadah orang buat di dunia sekarang, kita buat di dunia sekarang ni ikhlas Allah, kita akan lihat di akhirat darjat berbeza-beza. Sebab tu syurga pun berbeza-beza. Syurga Firdaus, syurga An-Na'im, syurga banyak lagi syurga-syurga yang lain. Itu nak cerita kepada kita peringkat-peringkat tu. Syurga Firdaus sebab perbanyak ibadah sunat ni. Lebih lagi di akhir zaman. Disuruh kita memperbanyakkan yang sunat. Jadi tak cukup dengan kita dapat kemenangan di dunia dan akhirat, darjat pula Allah Ta'ala angkat kita di akhirat pula. Darjat, pangkat Allah Ta'ala akan angkat kita, darjat orang muqarrabun. Dan hampir kepada Allah Ta'ala. Bila kita memperbanyakkan yang sunat, kita dah ada untung dah ni. Bukan setakat untung dan perniagaan, dan disebab pada perniagaan, tapi kita hampir kepada Allah Ta'ala, hampir kepada Allah SWT. Sebab itu dalam hadis kursi Allah Azza wa Jalla menyatakan, ya abna Adam, wahai anak Adam, sesungguhnya perkara paling hampir kamu dengan aku ialah apabila kamu perbanyakkan segala yang sunat. Wahai anak Adam, sesungguhnya kehidupan kamu itu singkat, maka memperbanyakkanlah yang sunat. Dalam hadis yang lain, jadi riwayat Imam At-Tabrani rahimahullahu taala menyatakan juga bahawasanya Rasulullah menyatakan perkara yang paling hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala di antaranya dalam sujud. Dan perkara paling hampir juga dengan Allah Taala, kita memperbanyakkan yang sunat. Itu sudah jelas. Bila kita memperbanyakkan yang sunat, dia akan tampung segala yang fardu. Mana yang fardu ada cedera sedikit, ada masalah sikit, dia akan tampung. Allah Taala tampung belaka. Itulah nisbah pada sembahyang diri pun. Kalau orang tu jaga, nisbah dia akan dapat hampir dengan Allah Ta'ala. Sebab dalam sembahyang, sebab itulah kita disuruh memperbanyakkan yang sunat dalam sembahyang. Walaupun kita kata dalam i'tidal, sami Allahu liman hamidah, tak perlu angkat tangan pun tak apa. Tapi disunatkan, maka kita memperbanyakkan yang sunat, dia akan baikkan hak yang fardu belaka. Itu di antaranya. Hatta di luar sembahyang pun begitu juga. Di luar sembahyang, kita memperbagus yang sunat. Atau di antaranya imam kata waladdallin, amin,
masuk lagi dalam saf. Kita baru diri, baru nak angkat takbir. Imam dah sampai waladhdallin dah. Tiba-tiba imam dan makmum yang lain semua kata amin. Kita baru nak masuk saf. Maka sehingga ulama menyatakan jangan kita sebut usolli lagi, disuruh kita menyebut amin juga. Itu hak sunat juga. Sunat sebelum masuk sembahyang fardu. Ini nak menjaga belaka. Ini tu di antaranya disebut ulama. Sebab itulah kalau kita sembahyang, kalau kita orang masbuk, kita mari lewat, kalau imam dah sebut waladhdallin, dekat waladhdallin dah, jangan kita angkat takbir lagi. Jangan angkat takbir, tunggu dulu. Bila imam sebut amin, kita pun amin. Amin, berkenan juga. Tu nisbah kepada amin pada luar sembahyang. Apatah lagi amin itu dalam sembahyang. Bila imam menyatakan amin, hal keadaan kita dalam sembahyang, kita kata amin juga, itu besar juga fadilatnya. Ghafira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nescaya Allah Taala akan ampun dosa dia terdahulu. Jadi nak cerita pada kita, segala bentuk ibadah sunat ni banyak. Semua Allah Taala buat melalui Rasulullah SAW dan dibahaskan oleh para alim ulama. Semuanya tidak lain tidak bukan nak hampir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebut oleh Rasulullah SAW. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ma taqarraba ila mutaqarrabun bimithlihi ada'im ma maftaradtu alaihim wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa lisanuhu alladhi yantiqu bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa qalbuhu alladhi yudmir bih. Kan artinya firman Allah Subhanahu Wa Taala, sabda Nabi SAW, yang mana hadis ini merupakan kursi. Dalam hadis kursi Allah Taala menyatakan, tiada menghampirkan kepada aku oleh orang yang menuntut hampir kepada aku dengan seumpama berbuat ibadah yang aku fardukan atas mereka, dan sentiasalah hamba menuntut hampir kepada aku dengan mengerjakan segala ibadah yang sunat hingga aku kasih akan dia. Maka apabila telah ku kasihi akan dia, nescaya penterangannya yang mendengar ia dengan dia, dan perlihatannya yang melihat ia hamba dengan dia dengan mata, dan perkataannya ia hamba berkata dengan dia, dan tangannya yang memegang dengan dia, dan kakinya yang berjalan ia dengan dia, dan hatinya pijak ia dengan dia. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dalam hadis kursi, Rasulullah SAW bersabda, iaitu Allah Ta'ala firman, tiada menghampirkan kepada oleh orang yang menuntut hampir kepada aku seumpama berbuat ibadah yang fardu. Maksudnya, seseorang itu dia tuntut untuk hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tidak ada sesuatu yang hampir dengan berbuat ibadah yang fardu. Ibadah yang fardu ni kita disuruh jaga. Dan hari kursi Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya tidak ada yang menuntut hampir kepada aku ni seumpama berbuat ibadah yang aku fardukan, yang aku suruh mereka. Bila aku suruh dia buat fardu, dia buat. Dan sentiasa hamba-Ku menuntut hampir kepada aku dengan mengerjakan segala ibadah yang disunat. Sehingga sentiasa hamba-Ku ni, di antara dia tuntut nak hampir kepada aku ni, nak hampir lagi, iaitu dia mengerjakan segala yang sunat. Tengok, ni dia disebut oleh hadis kursi bahawasanya apa bentuk ibadah yang sunat itu merupakan perkara yang sangat hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah wali-waliullah, kekasih Allah, dia mujahadah dulu, jalan mujahadah tu. Sebab tu kekasih-kasih Allah, baik ada hang, Syekh Qadir, banyak lagi yang wali-waliullah. Kalau kita tengok perjalanan hidup dia macam mana, sebab apa dia jadi hebat, jadi kekasih Allah sampai tahap tu.
di antara sifat dia mujahadah. Dia nyek nafsu dia, dia bijak nafsu dia, sepak nafsu dia. Yakni dia mengerja sungguh-sungguh ibadah. Dia mujahadah ni bersungguh-sungguh ibadah. Bila dia tak sampai tahap tu, maka ibadah lain jadi ringan lah, jadi biasalah, jadi mudah. Sebab nafsu ni dia, nafsu kita ni dia. Bila kita jinak-jinak dengan perkara yang sunat, dengan perbanyakkan sunat atau istiqamah yang sunat, dia akan jadi lali orang panggil. Nafsu selenda lah. Sebab nafsu dia tidak akan reda kerana syaitan sentiasa ada di belakang dia. Sehingga disebut dalam hadis ini, maka apabila telah ku kasihi akan dia, nescaya pendengarannya yang mendengar ia dengan dia. Dan bila aku kasih pada dia, apabila Allah Ta'ala kasih ni, nescaya aku akan dengar pendengarnya yang ia mendengar dengan dia. Maksudnya, jadi apa yang pendengaran kita yang kita suka, yang Allah Ta'ala suruh ni, aku kasih lah, aku jadi kasih pada dia. Dan perlihatan dia yang dia lihat dengan kebesaran ni, dengan kebesaran Allah, dengan nikmat Allah, bermacam-macam keridaan Allah ni, maka aku sama dengan dia lah. Tu ataupun kita kata, kalau wali-waliullah dia panggil kasih-kasih Allah, kena Allah dengan Allah, kena Allah dengan Allah. Kita ni kena Allah dengan makhluk. Kita tengok bumi dulu, tengok gunung ganang Allah, hebatnya gunung ganang terbalik pada Allah. Itu maka orang awam. Ada pun maka wali-waliullah maka hebat ni, dia tengok kena Allah dengan Allah. Itu maka yang tinggi. Dan perkataannya yang ia hamba berkata dengan dia, dan perkataannya yang hamba tu berkata ia dengan dia, dan apa dia berkata ni, aku juga berkatalah. Maknanya nisbah percakapan dia yang Allah Ta'ala kasih, dia akan tubiah percakapan yang molek. Dan tangannya yang memegang dengan dia, ini nisbah kepada hampir dengan Allah. Seolah-olah Allah yang berada, Allah yang menjaga dia. Ilmu tasawuf, ilmu hakikat menyatakan pergerakan Allah. Sebab itulah bila Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di maqam auliya, orang tanya dia, atas Allah, bawah Allah, fawqa Allah, Ibrahim Adahan. Sebab dia sampai tahap maqam hebat. Orang kata Syekh, atas Allah, tepi Allah, belakang Allah, Allah belakang dah. Sebab apa? Sebab mereka ini di antaranya mereka jaga yang fardu, memperbanyakkan yang sunnah. Ini kelebihan. Itu di antaranya. Itu kita tak boleh buat begitu. Tak boleh. Ada ajaran sesat satu. Dia kata tu nampak tu saleh tu jalan tu bukan saleh tu, Allah jalan tu. Allah jalan tu, tengok molek. Jadi tak boleh lah. Memang pergerakan itu Allah yang menggerak, tapi adab tu pada menisbah percakapan, itu ajaran sesat. Itu ni banyak ngaji ilmu tasawuf, ilmu tarekat kalau ada tanpa bimbingan guru yang mursyid, jadi akan sesat lah. Lebih lagi tak mengaji fiqh. Dan kakinya yang berjalan dengan dia, jadi kaki dia berjalan tu Allah Ta'ala belakang. Ini sebab hampir dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan hatinya yang apa tu? Pincak. Pincak tu apa? Cok. Dan hati juga ada naskah lain. Dan hatinya yang mengecok ia dengan dia. Jadi hatinya ni, bila ni naskah ni sebut bahawasanya hati dia ni, bila Allah Ta'ala kasih ni, Allah Ta'ala cok dia ni sebagai hamba ni, bahasa tani lama. Iaitu Allah Ta'ala akan kasih dia ni, Allah Ta'ala kenal bahawasanya dia ni hambaku. Dialah hambaku, bukan dakwa mulut saja bahawasanya aku ni seorang hamba Allah. Tak begitu. Maknanya dia ni dah seorang hamba. Itu dah hadis kursi. Itu disebut oleh ulama dalam perbahasan berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Dan ketahui olehmu, hai Tariq, bahawasanya tiada kuasa engkau mendirikan akan segala ibadah yang disuruhkan oleh Allah Ta'ala itu dengan bersungguh-sungguh, dengan memelihara hatimu dan segala anggotamu. Dan ketahui olehmu, hai Tariq, bahawasanya tiada, berarti di situ apa yang kita dengar pada pagi ini, mudah-mudahan kita mendapat iktibar dan beramal
ini. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan hidup di dunia dan akhirat, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Carilah ridha Allah, Subhanahu wa taala kasih kepada kita. Insya-Allah suatu hari nanti bila kita bertemu Allah Azza wa Jalla, insya-Allah akan letakkan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hakka mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Allahumma jam'ana hadha jam'an wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. ولا تجعل الله فينا لمعنا شقيا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند تهجينا قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم الحق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.